Ustaz bro dan sis, Hazwan Syabebe, hashtag bukan Zizan, Mr. Palatau. Boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Macam biasa, dekat ruangan description kat bawah ada baju WWE yang dijual dekat Lazada. Nak tahu design apa, superstar apa punya baju? Korang tekanlah sendiri baju tu. Tak beli tak apa, janji tekan. Dan cakap pasal baju, video kali ni dibawakan oleh Everado Design. Kata kalau korang nak cari JC Full Sublimation untuk tim futsal korang ke, bola sepak ke, tim e-sport ke, persatuan ke, community ke dan sebagainya, korang boleh buat dengan Everado Design. Diorang punya servis memang tip-top. Diorang akan design cun-cun sampai korang puas hati dan quality printing diorang pun terbaik. Dan macam baju yang aku pakai ni, tim aku pun buat dengan Everado Design. Jom kita tengok design belakang pula. Pergi sikit, belanja sikit. Ni dia. So, follow guys, everado.design dekat Instagram. Dan sebelum aku teruskan juga, macam biasa guys, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dan kata kalau korang nak menang giveaway daripada Hazwan Shah Wrestling, tengok video yang keluar dekat atas ni. Dalam video tu aku ada beritahu macam mana korang nak menang. Kita masih belum tutup lagi penyertaan untuk giveaway tu. So, make sure korang layan video tu untuk tahu macam mana nak menang. Good luck. Tanpa buang masa, jom kita mula review SummerSlam 2020. Aku mula cerita pasal Thunderdome dulu. Okey, aku kurang sikit dengan Thunderdome ni. Kenapa? Sebab kita memang nampak lah muka-muka penonton ni semua, tapi suara penonton yang keluar tu memang bukan suara yang genuine lah. Kata kalau kita nak sorak superstar, kita nak boo lah superstar ni, lepas tu WWE nak kita sorak dia, so WWE akan keluarkan bunyi sorakan. Jadi dekat situ aku kurang sikit lah berkenan dengan Thunderdome ni. Tapi better lah daripada tak ada crowd langsung, tak ada bunyi langsung. But still aku lagi prefer diorang pakai pekerja WWE dekat keliling gelanggang. But then diorang nak eksperimen, tak apalah, okey je. So bukan satu isu yang terlalu besar pun untuk aku. Isu yang terlalu besar untuk aku adalah SummerSlam ni sendiri dan apa yang WWE dah buat untuk beberapa tahun ni lah, which is aku cerita benda tu dekat kesimpulan nanti lah. Jadi kita mula dulu cerita pasal match yang pertama berlangsung dekat pre-show, iaitu match antara MVP lawan dengan Apollo Crews. Okey, match ni untuk United States Championship, but aku dah rasa match ni macam tak special bila dia masuk ke pre-show. And then quality match dia pun memang bagi aku seriously tak best lah. Dan yelah, dah lah letak dekat pre-show US Championship, dah tak rasa special. Aku rasa sia-sia je apa yang WWE dah buat untuk build upkan match ni lah. So sayang lah, build up dah okay tapi match ke laut. Dan kalau letak kat pre-show memang dah terus rasa tak special dah US Championship. Padahal design title baru kot. Match pertama yang berlangsung dekat pre-show antara Bayley lawan dengan Asuka. Okay, match ni aku suka character works antara Bayley dengan Sasha dalam match ni. Lagi-lagi peranan Sasha sebagai manager memang function gila. Dan quality match ni pun okay. Aku tak adalah kata dia best, aku tak adalah kata dia boring. Dia okay je lah, aku tak ada rasa ngantuk ke apa pun. But aku pernah tengok Bayley dengan Asuka lawan jauh lagi best dekat NXT dulu. Tapi bila dekat main roster jadi macam ni, sedih lah. So aku agak kecewa jugalah dengan match ni. Walaupun match ni tak adalah boring pun, but still tak boring pun dia tak best. Kita nak tengok pay-per-view ni, kita nak tengok perlawanan yang best. So tu je lah. But character works macam aku cakap tadi memang bagus lah. Raw Tag Team Championship antara Street Profits lawan dengan Angel Garza dan juga Andrade. Okay, ini satu lagi match yang aku rasa build up dia agak baik. Tadi aku lupa nak cakap, match Bayley dengan Asuka tu pun build up dia sangat baik. Dan yang match yang ni pun build up dia sangat baik. Jadi untuk match yang Raw Tag Team Championship, Andrade dengan Angel Garza lawan Street Profits ni, macam aku cakap tadi, build up sangat baik. Ada angle poison ni semua. Kata kalau Zelina Vega yang memang racun Montez Ford, aku agak kecewa kat situ. Aku rasa ya racun tu boleh pakai untuk apa, tag team yang lepas ni akan feud dengan Street Profits. And then untuk quality match ni, aku rasa satu lagi match yang aku agak sayang lah. Sebab rasa macam diorang boleh buat lebih lagi, diorang boleh tunjuk lebih lagi, diorang boleh bagi lebih lagi. Tapi macam diorang dah terkawal, diorang macam dihalang untuk nak buat lebih lagi lah. So nampak diorang macam kena kontrol dalam match ni supaya tak buat lebih. Jadi aku rasa satu benda yang memang sayang. Ini pay-per-view kot, buat apa nak kontrol. Biarkan je lah diorang buat apa yang diorang boleh buat. Dan untuk keputusan kat sini, aku agak terkejut sebab aku really rasa yang macam Angel Garza dengan Andrade akan menang akhirnya kali ni. Tapi tak, diorang tak menang.
aku rasa build up yang diorang dah buat tu memang cantik untuk nak bagi Angel Garza dengan Andrade ni menang Raw Tag Team Championship. So aku tak faham kenapa masih bukan lagi diorang untuk Raw Tag Team Championship. Dan benda ni buat macam Team Zelina Vega ni kita tak boleh nak ambil secara serius sebab sebelum Andrade dengan Angel Garza ni dah macam boleh bersefahaman ni, diorang macam asyik kalah. And then lately ni diorang dah macam on the roll, tiba-tiba kalah balik. So macam dah nampak lah momentum diorang tu ada, tiba-tiba WWE gedebuk jatuhkan balik. Sebab aku tak rasa macam Street Profits akan affected sangat kalau diorang kalah match ni. Dan lagi sekali aku nak cakap, memang aku tak puas hati dengan kualiti match ni. Walaupun match ni tak boring, match ni bagi aku kira okey lah, best lah juga. Tapi aku tahu diorang boleh buat lebih lagi. Sayang lah, kenapa nak kena kawal benda-benda macam ni. Mungkin lah, aku rasa macam aku duk kata WWE duk halang diorang buat lebih daripada apa yang diorang boleh buat ni. Mungkin sebab aku dah tengok NXT TakeOver semalam memang best gila. Lepas tu besoknya SummerSlam, and then SummerSlam ni main roster kot, Raw dengan SmackDown. Main roster ni pula number one show dekat whole world untuk wrestling ni. So patutnya kau lah bagi lagi best daripada NXT ke AEW ke New Japan ke apa. Tapi tak, kau tak bagi benda tu. So bila NXT semalam and then hari ni SummerSlam, aku expect SummerSlam patutnya jadi lagi best lah. Mungkin tak adil lah aku nak compare NXT TakeOver dengan SummerSlam, but then aku dah rasa macam sayang dan tak best sangat dah main roster ni compare dengan NXT. Jadi aku suarakanlah pendapat aku, apa yang aku rasa. Tak naklah sampai satu masa aku fed up untuk nak tengok Raw dengan SmackDown dengan yang main roster ni punya show lah. Sebab aku masih lagi letak harapan kalau Triple H take over, everything will be better. Walaupun aku nampak harapan tu macam tipis sebenarnya. Mandy Rose lawan dengan Sonya Deville, no disqualification match. Siapa yang kalah, dia akan tinggalkan WWE. Dalam match ni kita nampak Mandy Rose menang, Sonya yang akan tinggalkan WWE. Bagi aku mungkin okey lah untuk Sonya. Lepas ni dia boleh refreshkan karakter dia balik. Tapi untuk kita nak cerita pasal dalam match ni, aku suka segala emosi yang diorang tunjuk dalam match ni memang on point lah. Memang bagus gila lah diorang ni expresskan diorang punya emosi dalam match ni. Tapi dari segi quality match ni, walaupun dia no DQ, walaupun ada involve sikit weapon dan sebagainya, aku still rasa match biasa yang perempuan dekat NXT lagi better daripada match yang boleh kata no DQ yang ada weapon-weapon macam ni dekat main roster lah. So still quality match ni pun tak berjaya nak menambat hati aku. Dan ramai juga tanyalah, kenapa bukan hair versus hair? Kau ingat apa? Dua-dua tu nak botak ke? So siapa yang kalah tu dia mesti willing nak botak, dan aku tak rasa dua-dua tu willing nak botak So kalau nak buat hair versus hair hari tu, patutnya Braun Strowman lawan sesiapa, lepas tu Braun Strowman kalah. Lala dia botak agak sebab dia memang plan nak botak. Seterusnya, match yang aku sangat-sangat nantikan, match Seth Rollins lawan dengan Dominic Mysterio. Okay, match ni aku tak adalah kata dia terlalu wow, terlalu best, tapi bagi aku match ni memang best lah. Lagi-lagi untuk Dominic Mysterio punya first match agak impresif. Yang ni dah boleh kata sama macam Adam Cole lawan dengan Pat McAfee semalam, cuma role diorang bertukar. Seth Rollins bawa watak jahat, Dominic bawa watak baik. So orang yang baru bawa watak baik dan impresif lah apa yang Dominic buat. Aku tak expect dia boleh keep up dengan Seth Rollins, dan Seth Rollins sangat profesional. Dia buat Dominic Mysterio ni nampak macam star. Dia sell dengan sangat baik. Storytelling dalam match ni pun baik, character works dalam match ni pun baik. Aku rasa everything is on point. Cuma dari segi kualiti perlawanan, macam aku cakap tadi, dia tak terlalu wow, tapi bagi aku yang ni pun dah cukup. Memang cukup. So good job Dominic Mysterio dan good job Seth Rollins, sebab aku rasa ini adalah best match of the night untuk SummerSlam 2020. Keputusan match ni Seth Rollins menang. Aku rasa fair je sebab Rollins dah memang star. Dominic Mysterio ni baru newbie, so tak ada masalah untuk dia kalah. Tak effect dia sangat walaupun dia debut. Lepas ni kita boleh nampak lebih lagi daripada dia. Aku rasa angle ataupun karakter Seth Rollins ni akan dipanjangkan lagi. Jadi kalau dia kalah dengan Dominic Mysterio, feud dia dengan family Mysterio ni akan berlangsung lagi panjang, sebab dia confirm tak akan puas hati dia kalah. And then kata kalau dia tak sambung tu pun, feud dia lepas ni pun macam kita dah tak boleh nak ambil dia serius sangat. Alah, dengan Dominic hari tu pun kalah kan. So aku rasa memang patut bagi Seth Rollins menang. Walaupun sebenarnya aku nak sangat sebenarnya tengok Dominic ni menang. Tak kisahlah roll up ke apa ke, even kalau ada sambungan diorang boleh deliver quality match yang best macam ni, aku okey je. Tapi kalau next match boring, then okey lah, cukup sampai sini saja. Oh ya, dalam semua match yang ada dekat SummerSlam ni, build up yang paling baik, aku rasa match ni lah yang ada build up paling baik dan storyline yang paling baik juga. Dan aku terbayangkan satu momen ni kan, bayangkan kalau Dominic Mysterio
lawan dengan Rollins. Time tu memang ada crowd keliling gelanggang, memang ramai gila, katalah crowd dia memang havoc gila, meriah gila. Memang semua, sebab aku rasa Seth Rollins memang perform gila bawa watak jahat ni. Memang aku pun boleh rasa benci dengan bengang gila dengan dia kan. Ini kan lagi orang lain. So kalau orang dah betul-betul benci dia, and then ada crowd lagi kat keliling gelanggang, tiba-tiba Dominic Mysterio menang roll up ke apa, malukan Seth Rollins. Serius, aku boleh bayangkan macam mana fans kat keliling gelanggang time tu sorak gila-gila punya. Asuka lawan Sasha Banks untuk Raw Women Championship. Okay, ini peluang kedua Asuka sebab yang lawan dengan Bayley tadi kalah. Dan untuk match ni Asuka menang. Dia tap out. Jadi aku nampak lah lepas ni mungkin Sasha dengan Bayley akan mula feud untuk SmackDown Championship, Women Championship. Dan untuk dalam match ni, bagi aku quality match ni memang biasa-biasa je lah. Cumanya aku suka beberapa momen yang bagi aku agak nasty. Bila Sasha Banks buat powerbomb Asuka keluar gelanggang, and then dekat top rope Asuka tiba-tiba buat DDT yang macam aku tak pernah tengok DDT yang macam tu. So aku rasa ada beberapa move yang cool dan agak nasty juga, dan aku appreciate dapat tengok benda tu dalam match ni. Walaupun bagi aku match ni biasa je lah, tak terlalu best, tak boring pun. Randy Orton, Drew McIntyre, WWE Championship. Okay, seriously aku tak tahu nak review macam mana match ni. Aku expect lebih tapi aku tak dapat. But then aku taklah rasa match ni bosan sangat pun, dan match ni tak adalah terlalu best sangat pun, biasa-biasa je lah. Dan even character works dalam match ni pun aku rasa okay. Storyline dalam match ni pun okay, like everything tu okay je lah. Boleh kata semua benda yang dalam match ni bagi aku average je. Dan satu benda yang aku agak kurang sikit, dia punya finishing. Kita nampak Drew McIntyre menang, dia menang macam roll up juga, tapi terbalik, aku pun tak tahu apa nama dia. But then tahu lah lepas ni kita akan nampak lagi match diorang. Dan aku ingat lepas ni macam Drew McIntyre dengan Randy Orton ni akan move on lawan dengan opponent yang lain. But then tak. Kalau menang macam ni memang confirm Randy Orton akan lawan lagi dengan Drew McIntyre untuk WWE Championship. Aku tak tahu sampai bila, sebab aku rasa Randy Orton sekarang ni memang tengah perform gila. Memang karakter dia pun tengah sedap. Memang penceritaan dan penggunaan dia dalam WWE ni memang tengah sangat baik. Jadi aku rasa memang dia patut jadi new WWE Championship dekat SummerSlam ni. Dan kita pun tahu sejarah Randy Orton, dia menang dia punya first WWE Champion dekat SummerSlam. Kata ini yang last dia punya title win, why not bagi dekat SummerSlam juga. Tapi aku pun tak harap ini yang last lah. So keputusan kat sini aku macam tak berapa faham lah, kenapa nak bagi Drew McIntyre retain lagi. Try bagi Randy Orton pula, sebab Randy Orton tengah digunakan dengan sangat baik sekarang ni. Satu lagi aku tak faham, kenapa WWE tak nak bagi kita nampak Randy Orton kena Claymore, Drew McIntyre kena RKO dalam match ni. Okay, tahulah bila Drew McIntyre dah menang macam tu, maksudnya akan ada lagi match diorang ni. So mungkin dekat next match akan ada yang kena Claymore ataupun RKO. But then ini SummerSlam kot, biggest party of the summer. Kenapa nak simpan benda tu? Bagi lah, event besar kot. Kalau takat ini event Payback ke Backlash ke apa, nak simpan benda ni, ataupun Raw ke Smackdown ke, aku tak kisah lagi. SummerSlam weh, SummerSlam. Main event SummerSlam 2020, The Fiend lawan dengan Braun Strowman untuk WWE Universal Champion. Okay, yang match ni Falls Count Anywhere, tapi diorang tak fully utilisekan match Falls Count Anywhere tu. Boleh pakai barang tapi macam tak nak pakai betul-betul. Boleh jalan sana sini untuk ni apa semua, tapi tak nak buat benda betul. Macam match orang malas lah. Aku tak kata match ni boring. Bagi aku match ni pun match yang biasa je lah. Tapi kau macam tertunggu something yang best akan berlaku, something yang best akan berlaku, tapi tak berlaku. Yang dia campak The Fiend dekat bucu meja tu pun nampak nasty juga. Still patut buat lebih lagi kot. Ini main event kot, SummerSlam kot, The Fiend Braun Strowman untuk championship lagi, bukan championship Intercontinental ke 24/7, Universal Champion. Tapi tak, macam kedekut sangat moment untuk match ni. So dekat sini aku cerita dulu, The Fiend menang new Universal Champion, dan aku rasa yang ni semua orang memang dah boleh agak dah pun. Aku pun dah boleh agak. Aku rasa okey lah. Nice job lah Braun Strowman sebagai sepanjang tempo dia jadi champion, dan akhirnya dia dapat juga jadi champion. Dan kali ni bagi dekat The Fiend, sebab mungkin WWE ada planning yang baik untuk The Fiend. So guys, itu saja review untuk SummerSlam kali ni. I'll see you guys again in the next video. Tak ada lah, belum lagi. So apa yang berlaku lepas match tu adalah return daripada favourite superstar aku,
Roman Reigns buat dia punya return. Lepas je The Fiend dapat tali pinggang tu, The Fiend terus kena spear. Roman bukan attack The Fiend je, dia attack Braun Strowman juga. Roman nampak solid, nampak fresh gila. Dan apa yang menarik kat sini, nampak macam kali ni dia datang dengan watak jahat, tapi kita tak boleh nak tahulah benda tu. Kita kena tengok SmackDown. So SmackDown minggu ni adalah SmackDown yang macam yang orang ramai macam apa tak sabar nak tengok. Aku rasa ramai akan tengok SmackDown kali ni sebab dia Roman, dan nak tengok Roman ni sebenarnya dah jadi jahat ke atau masih watak baik lagi kan. Dan kalau dia watak jahat, aku sangat appreciate sebab bagi aku kurang berkenan walaupun ramai minat dia watak baik, tapi aku kurang sikit dengan dia watak baik. Kata kalau dia bawa watak jahat, aku akan suka but then kalau aku yang in charge, aku akan fikir macam bagi dia watak jahat, time ada penonton kat keliling gelanggang, biar macam shocking moment, time tu kita boleh dengar orang bu ke sorak ke apa kan. But then aku pun tertanya balik sampai bila kita nak tunggu ada penonton kan? Silap-silap sampai 2021, silap-silap sampai 2022, kita pun tak tahu. So WWE mungkin tak perlu tunggulah benda yang tak pasti kan. Jadi okey lah kot kalau ini Roman Reigns jadi jahat. Yes, aku sangat setuju. Kalau Roman Reigns kekal baik, hadap je lah, sebab sekarang ni pun tak best. So Roman Reigns jadi baik. Kalau macam dulu tak best juga, dan apa boleh buat? Tak suka kita cakap je lah tak suka, suka kita cakap je lah suka. Itu je lah benda yang aku boleh buat. Tapi kalau dekat SmackDown nanti kita nampak yang Roman ni masih lagi watak baik, rasa macam kena troll pun ada kak. So guys, itu saja review SummerSlam 2020. Secara overall, aku memang kecewa dengan SummerSlam 2020. Satu event yang aku rasa sebenarnya boleh jadi best, tapi WWE sendiri yang sengaja, mungkin diorang tak sengaja, tapi diorang ingat itulah yang terbaik. Hakikatnya tidak, aku memang tak terhibur. Mungkin ada yang terhibur. Aku rasa diorang boleh sebenarnya nak buat lagi best kalau diorang tak sekat banyak benda, but then diorang pilih untuk sekat, dan at the end aku tak rasa aku terhibur sangat lah. Aku rasa SummerSlam kali ni biasa je, sama macam pay-per-view yang macam Backlash ke Payback ke, dan even ada beberapa match aku rasa macam ini macam Raw punya match je kan. Kata kalau aku kena bagi bintang untuk SummerSlam 2020, daripada 10 bintang aku akan bagi 6/10. Mungkin untuk korang nampak rendah, tapi sebenarnya aku nak bagi 5/10 je. Tapi sebabkan match Seth Rollins dengan Dominic Mysterio, everything about that match aku suka, jadi aku bagilah lebih sikit, 6/10. Dan untuk performer of the night, bagi aku ada 3 lah, Dominic Mysterio, Seth Rollins dan juga Asuka. Itu saja guys untuk video kali ini. Aku jumpa korang dekat review WWE Payback minggu depan. Jangan lupa follow Eva Radio Design. Bye. Woo! Roman is back, baby. Mic tak tutup.